Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Jadi untuk hari ini kita akan sambung pelajaran kita dengan melihat pelajaran yang seterusnya. Untuk hari ini kita akan melihat topik berkaitan dalam masa. Okay. Untuk pelajaran sebelum ni cikgu sudah ajar berkenaan dengan macam mana kita nak melihat kalender, apa elemen-elemen yang ada dalam kalender, berapa hari dalam sebulan, berapa hari dalam seminggu dan berapa bulan dalam setahun. Jadi untuk hari ini kita akan pergi ke teleskop yang lebih kecil lagi. Kita akan melihat kepada masa, iaitu minit dan saat dan juga jam dan juga minit. Okey. Jadi masa selalu kita gunakan untuk melihat waktu berkenaan dengan sesuatu perkara lah. Contohnya kelas kamu berlangsung pada pukul 2.30 petang sebagai contoh lah. Jadi kita dapat tahu, kita boleh baca masa yang diberi ialah pukul 2.30. Jadi macam mana kita nak tahu pergerakan masa tu, macam mana kita nak tukarkan masa kepada bentuk yang lain dan seterusnya, kita akan lihat dalam topik ini. Okey. Jadi dekat sini kita lihat dahulu berkenaan dengan minit dan saat. Kita pergi yang paling kecil dahulu. Okey, minit dan saat. Okey, seperti yang mana yang kita tahu. Okey, perkara yang pertama yang kamu kena tahu, minit dan saat mempunyai perkaitan yang rapat di mana 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Okey, saat ni yang biasa kamu guna. Okey, contohnya kamu nak regangkan badan. Okey, cikgu nak kira dalam 8 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu sebagai contoh lah. Jadi yang kamu kira tu, kamu mengira dalam saat. Sebagai dan lebih tepat kalau kamu nak tengok saat, kamu boleh lihat pada jam digital. Kalau kamu perhatikan, nombor yang paling kecil yang berada pada sebelah kanan sekali tu, okey, contohnya jam kamu 01.25. Lepas tu yang belakang ni ada kecil kan, ada contohnya 10. Okey, jadi 10. Okey, maksudnya jam kamu ialah pukul 1.25 minit dan 10 saat. Okey, jadi macam mana kita nak pastikan bahawa okey, sini jam, ini minit, ini saat. Okey, jadi macam mana kita nak pastikan bahawa melihat perkaitan antara jam, minit dan saat. Okey, kita pergi yang pertama dahulu. Cikgu kata 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Bermaksud di sini, untuk memastikan minit ini berubah, kamu perlu ada 60 saat. Barulah dia jadi tambah 1 minit. Okey, kita lihat lebih kecil lagi. Okey, dan pada buku teks ni kita lihat ada contoh. Dia berikan satu bentuk bulatan. Okey, ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, pada jam ni juga kamu boleh lihat kepada jarum panjang lah. Okey, kita ada 3 jarum kan. Mula jarum pendek, kemudian kita ada jarum panjang, kemudian kita ada satu lagi jarum yang paling panjang. Okey, jarum pendek ialah jarum jam. Jarum yang kedua panjang ialah jarum minit dan yang paling panjang ialah jarum saat. Dan kalau kamu lihat, jarum saat ialah jarum yang bergerak paling laju antara ketiga-tiga jarum ini. Jadi macam mana kita nak tahu? Okey. Jadi antara 12 hingga 1 pergerakannya dikira sebagai, okey, contohnya jarum ini bergerak kepada 12 ke 1, maka pergerakan dia dikira sebagai 5 saat. Okey, kemudian bergerak kepada 2 jadi 10 saat.
Yang ketiga jadi 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Okey, semua ni bergerak dalam saat. Okey, seterusnya. Okey. Apabila jarum panjang ini bergerak bergerak daripada 12 hinggalah ke 12 semula, maka jarum saat kamu telah bergerak selama 60 saat bersamaan dengan 1 minit. Itu bermakna waktu jarum kedua panjang iaitu jarum minit akan bergerak sebanyak 1 kali sahaja. Dia tidak akan bergerak pada nombor 1 lah. Dia akan bergerak pada sini. Sebab apa? Di sini kita lihat ada 5 sengatan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini 5. Okey, dan seterusnya lah. Okey, itu syarat asasnya dahulu. Okey, kemudian soalan cikgu. Okey, kalau 1 minit sama dengan 60 saat, bagaimana dengan separuh minit? Separuh minit bersamaan dengan berapa saat? Okey, berapa saat? Cara dia mudah sahaja. Kalau 1 minit sama dengan 60 saat, makanya kamu juga kena cari setengah daripada 60. Okey, ini pecahan dulu cikgu dah ajar. Setengah daripada 60 bersamaan dengan okey, 60 bahagi 2. 60 bahagi 2 sama dengan 30 saat. Okey, bermaksud setengah minit bersamaan dengan 30 saat dan seterusnya lah. Okey. Seterusnya kita lihat beberapa contoh dahulu. Okey. Kita gerakkan di sini. Okey. Jadi berdasarkan kepada apa yang cikgu sampaikan tadi, kamu boleh simpulkan di sini bahawa okey, minit, saat. Okey. Cara nak tukarkan minit kepada saat senang sahaja. Okey. Kepada minit nak pergi ke saat, kamu kena darab. Darab berapa? Darab 60. Okey, kemudian saat nak pergi ke minit, yang terbalik. Lawan pada darab ialah bahagi. Maka kamu kena bahagi 60. Okey. Macam mana nak kita gunakan rumus ni? Kita lihat pada beberapa contoh di sini. Okey. Kita lihat soalan yang keempat. Ibu merebus telur selama 4 minit. Nyatakan masa dalam saat. Okey, cara dia senang sahaja. Okey, 4 minit bersamaan dengan berapa saat? Okey, secara ringkasnya kamu boleh buat seperti ini. Okey, yang pertama kamu tengok tukaran dia ialah minit kepada saat. Jadi apabila minit bertukar kepada saat, kamu lihat minit nak jadi saat kena darab 60. Okey. Jadi cara yang paling mudah kamu buat, kalau kamu boleh buat 4 darab 60 ataupun kamu nak lebih selesa sebabkan 4 ni kecil, kamu tukarkan dia kepada angka yang darab yang terbalik. Okey, contohnya 60 darab dengan 4. Maka cara seterusnya kamu boleh guna dua cara. Yang pertama kamu boleh tambah berulang kali sebab apa? Darab juga bersamaan dengan tambah berulang kali. 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60. Okey, sifar. 6 tambah 6 12, 12 tambah 6 18 tambah 6 24. Kamu dapatlah jawapan dia 240 saat. Ataupun kamu nak mudahkan lagi 60 darab 4. Okey, sifar darab 4, sifar 6 darab 4 sama dengan 24. Okey, 24. Jadi dekat sini cikgu nak pastikan kamu sentiasa merujuk sifir berapa? Okey, pastikan kamu lihat pada sifir 6. Okey, sekarang ni sifir 6 tetapi ada 60. Jadi setiap pada hujung dia, contohnya 1 darab 6 sama dengan
6 kan? 2 darab 6, 15. Cara paling mudah dia, nak jadi sifir 60, kamu tambah saja sifar di belakang ni. Sifir 60. Okey, 1 darab 6, 1 darab 60, 60. 2 darab 60, 120. 3 darab 60, 180 dan seterusnya lah. Kamu tambah sifar di belakang dia sahaja. Okey. Itu untuk tukaran minit dengan saat. Seterusnya, kita lihat mula macam mana kita nak buat kalau kita nak tukarkan saat kepada minit. Okey, saat kepada minit. Okey, seterusnya, soalan yang ketiga. 300 okey. 360 saat bersamaan dengan berapa minit? Okey, untuk cara ni mudah sahaja. Kita lihat tadi kalau minit nak jadi minit saat, ya minit ke saat kamu kena darab 60. Jadi saat kepada minit kamu kena bahagi 60. Cara dia kamu bahagi saja 360 dengan 60. Okey, 360 bahagikan dengan 60. Okey. Jadi kita lihat kepada sifir 6. 1 6 2 12 3 18 4 24 5 30 6 36. Jadi sebabkan sifir 60, kamu tambah kosong saja di belakang dan kamu boleh lihat bahawa dalam sifir 6 6 darab 60 sama dengan 360. Maka kamu terus tulis 360 dan 6 di sini dan kamu dapatlah jawapan akhir dia 6 minit. Okey. Seterusnya. Okey. Bagaimana pula dengan masa saat yang tidak mengikut urutan ni lah. Okey, 200 saat bersamaan berapa minit? Berapa saat? Kita sikit. Okey, jadi cara dia bila saat nak jadi minit, kamu kena bahagi 60. Jadi 200 bahagi 60 bersamaan dengan sifir 6. 1 6 2 12 3 18. Okey. Yang paling hampir sekarang ialah yang paling hampir dengan 200 ialah 3. Jadi saya letak 3 di sini, tolakkan dengan 180, dapatlah jawapan dia. Sebab tak dapat tak boleh, kita pinjam ni dengan 1, 10 tolak 8, 2. Okey. Jawapan dia ialah 3 minit. Tetapi ada baki 20. Maka 20 ni kamu letak mana? Baki 20 ni kamu boleh terus letak dekat 3 minit 20 saat. Okey. Itu untuk yang ada baki. Okey, seterusnya jam dan minit. Okey. Jam dan minit pun sebenarnya sama sahaja. Jam dan minit. Okey, masih sama. Jam nak pergi ke minit, darabkan dengan darab 60. Minit nak pergi jam, bahagi 60. Cuma unit dia berbeza. Sebab apa? 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 60 minit. Okey. Jadi kita pergi dengan lebih cepat di sini. Okey. Okey. Jadi 2 jam bersamaan dengan berapa minit? Jadi cara dekat sini ialah 2 darabkan dengan 60. Okey.
60 darab 2 sama dengan 120. Maka jawapannya ialah 120 minit. Okey, seterusnya 180 minit bersamaan dengan berapa jam? Sama dengan berapa jam? Okey, dekat sini kita boleh lihat bahawa kalau minit di jam kamu kena bagi 60, maknanya 180 bahagikan dengan 60. Okey, dalam sifar 6, 180 sifar 60, 180 berada pada 60 darab 3. 60 darab 3 barulah kamu dapat 180. Okey, 180 tolak 180 sama dengan sifar. Maka jawapannya ialah 3 jam. Okey, dan yang terakhir, okey, macam mana pula kalau yang ada baki? 140 minit sama dengan berapa jam, berapa minit. Dia guna cara yang sama, cuma yang ni ada baki. 140 minit bahagi 60. Okey, bagi 60 berapa minit nak jadi jam? Kira-kira bagi tadi. Kita buat sifar 6, 10, 1 darab 6, 6, 2 darab 6, 12, 3 darab 6, 18. Okey, tambah sifar di belakang supaya jadi 60. Okey, 60, 140. Okey, jadi kita yang paling hampir ialah 120. Kita letak 120 di sini dan kawannya ialah 2. Okey, maka 140 sifar tolak sifar. Sifar 4 tolak 2, 2. Sebelah tu sifar. Maka jawapan yang terdapat ialah 2 jam 20 minit. Okey, jadi setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Nanti kamu lihat balik semula secara ringkas berkenaan dengan topik ni. Lepas ni jawab latihan yang cikgu beri. Moga-moga apa yang cikgu sampaikan bermanfaat untuk kamu dan mudah untuk kamu fahami. Sekian sahaja. Kita bertemu dalam topik seterusnya. Depan kita seterusnya kita akan belajar berkenaan dengan tambah masa. Okey, jadi itu sahaja. Kita bertemu dalam kelas seterusnya. Bye.